Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang ini kita meneruskan lagi pengajian kita di atas talian. Itu kelas online kita pada mata pelajaran Munakahat darjah 6. Saya harap murid-murid sekalian semua sudah bersedia untuk menghadapi pelajaran pada hari ini, insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan membaca bacaan doa pembuka hati kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min hadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita teruskan dengan pelajaran yang pertama, iaitu bertajuk rojok. Pengenalan pada rojok. Perceraian berlaku di antara pasangan suami isteri atas sebab-sebab tertentu. Setelah kedua-duanya muhasabah diri, menilai baik dan juga buruk pada perkahwinan yang telah dilalui dan mendapat pengajaran atas kesilapan yang dilakukan pada masa yang lalu, kemudian mereka membuat keputusan untuk meneruskan perkahwinan dan suami melafazkan dengan lafaz rojok kepada isteri dengan hati yang ikhlas ketika dalam tempoh masa iddah raj'i. Jadi rojok tidak perlu kerelaan isteri kerana tempoh iddah suami masih lagi mempunyai kuasa terhadap isterinya. Maksudnya mempunyai hak terhadap isterinya. Apa yang dikatakan dengan iddah raj'i? Iddah raj'i ialah iddah cerai, talak 1 dan juga talak 2 yang boleh dirojok dalam masa tempoh iddah, bermakna tanpa akad nikah yang baru. Baik, kita tengok pengertian rojok. Pengertian rojok dari segi bahasa ialah kembali atau balik. Dan dari segi istilah isyarat, pengertian rojok ialah mengembalikan ikatan perkahwinan setelah berlaku perceraian dalam tempoh iddah raj'i dengan syarat-syarat yang tertentu. Baik, dalil rojok dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Artinya, dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali, iaitu rojok, akan isteri-isteri itu dalam keadaan masa iddah mereka jika suami bertujuan hendak berdamai. Ini membuktikan dalil ini bahawa rojok memang digalakkan oleh agama bagi suami-suami yang hendak berdamai semula kepada isteri-isteri mereka dalam masa tempoh iddah dengan tujuan untuk berbaik semula, dengan tujuan ihsan, dengan tujuan berdamai, insya-Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta Sayyidina Umar radhiyallahu anhu supaya menyuruh anaknya rojok. Mur ibnaka falyuraji'ha. Artinya, suruhlah anak kamu merojok isterinya. Ini menunjukkan dalil hadis ceritakan bahawa merojok yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Umar untuk anaknya kembali kepada isterinya adalah dianjurkan untuk bertujuan kebaikan kepada kedua-dua belah pihak. Baik, hikmah rojok. Dalam kitab Munakahat darjah 6, antara hikmah rojok diterangkan iaitu pertama, rojok dapat menghapuskan segala masalah dalam krisis rumah tangga dan merapatkan hubungan suami isteri dengan semangat yang baru. Jadi ini salah satu daripada hikmahnya. Apabila kedua suami isteri berada dalam keadaan krisis, kemudian dia memikirkan kebaikannya, kemudian mereka akhirnya bersetuju untuk kembali, maka
Ianya rojok dengan harapan ni tadi, rojok ni tadi dapatlah menghapuskan masalah-masalah yang dah berlaku, kemudian merapatkan lagi hubungan suami isteri ini dengan semangat yang baru, insya-Allah. Baik, seterusnya hikmah yang kedua, iaitu rojok dapat membolehkan suami isteri meneruskan semula perkahwinan itu bagi memenuhi cita-cita untuk nak membangun keluarga bahagia. Daripada sini kita lihat bahawa setelah mereka kembali merujuk semula, maka mereka ada semangat yang baru tadi dengan harapan untuk membangun keluarga yang lebih bahagia daripada terdahulunya. Yang ketiga, rojok dapat menyelamatkan suami isteri, anak-anak daripada segala gejala-gejala yang tidak sah, tidak sihat. Jadi kalau kita tengok bahawa sebenarnya perceraian boleh menjadikan suami, isteri dan anak-anak ni tadi dalam keadaan yang sangat tertekan. Dan dengan adanya rojok kembali suami isteri tadi, maka anak-anak keadaan mereka lebih terselamat daripada perkara-perkara yang tidak sihat dan tidak dapat menguntungkan diri masing-masing. Jadi dengan ini dia menyelamatkanlah keluarga tersebut daripada perkara-perkara negatif. Seterusnya, hikmah rojok. Yang keempat, rojok juga dapat mengukuhkan hubungan persaudaraan dalam kalangan keluarga yang berkaitan. Bila berlakunya rojok kembali semula, maka segala hubungan-hubungan yang negatif dapat dihubungkan kembali. Persaudaraan antara kedua belah pihak, suami dan pihak isteri, keluarga-keluarga mereka berbaik semula dalam keadaan yang sangat ceria. Kemudian yang kelima, hikmahnya rojok. Rojok selepas perceraian menjadikan keadaan suami isteri tadi lebih memahami antara satu sama lain dan lebih matang untuk hidup bersama dalam suasana yang lebih ceria. Kerana setelah mereka melakukan kesilapan dan ujian-ujian yang menimpa keadaan mereka suami isteri ini, maka mereka akan belajar. Daripada situ, pengalaman yang tadi dapat mematangkan kedua-dua belah pihak supaya lebih positif ke hadapan dalam merancang keluarganya lebih lagi baik dan lebih cemerlang dan lebih ceria, insya-Allah. Dan yang akhir sekali, hikmah rojok yang keenam, rojok dapat menghapuskan sifat-sifat negatif dalam hati seperti marah, dendam, benci, dan digantikan dengan sifat-sifat positif seperti pemaaf, bertolak ansur, kasih sayang dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok bahawa hikmah yang keenam dekat sini, bahawa dalam diri seseorang suami dan isteri, daripada ada mempunyai sifat negatif pada ketiga perceraian, dalam hati mereka memang terasa dapat ada rasa marah, ada rasa dendam, ada rasa benci, ada rasa tak sabar, ada rasa tak boleh nak melihat. Jadi kalau kita tengok sifat-sifat mazmumah ini, maka bila dia melakukan rojok ataupun persetujuan kedua-duanya, maka digantikanlah sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat negatif tadi dengan sifat positif mahmudah seperti pemaaf, bertolak ansur, kasih sayang, lebih tabah, lebih sabar dan sebagainya, insya-Allah. Jadi inilah hikmahnya dalam kita punya pelajaran pada hari ini mengenai rojok terhadap suami dan isteri. InsyaAllah kita akan sambung lagi, akan datang pelajaran seterusnya. Jadi saya harap pada petang ini masing-masing mendapat manfaat dan dapat belajar apa yang dikatakan rojok, apa yang hikmah di sebalik rojok dalam persoalan rumah tangga suami isteri. InsyaAllah. Aku lihaza wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'il muslimin wal muslimat al hayat wal amwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sekiranya ada tersalah dan saya harap murid-murid dapat mengulang kajinya sendiri di rumah, insya-Allah.